Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang berada di fasa yang berikutnya lah daripada PKP, dan ramai juga kawan-kawan kita yang kita tengok dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kepayahan, dalam pelbagai situasi lah yang Allah Subhanahu Wa Taala uji sebahagian besar daripada kita tentang kehidupan ni. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala sebut dalam Quran berkaitan dengan satu fenomena yang boleh jadi Allah Taala akan uji manusia. Walanabluwannakum, maksud dia adalah pasti kami akan menguji kamu. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia ada dua perkataan taukid. Taukid tu untuk menguatkan ayat tu. Yang pertama adalah walanabluwannakum, maksud dia pasti kami akan uji. Walala, lam tu lah. Yang kedua adalah nun, walanabluwannakum, maknanya pastilah kami ni akan menguji kamu dengan pelbagai situasi. Yang pertama kata Allah Ta'ala, bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kadang-kadang Allah uji kita dengan ketakutan. Kadang-kadang Allah uji kita dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal. Kadang-kadang Allah uji dengan kekurangan harta, wang. Wal anfusi wath thamarat, dan kehilangan orang-orang yang kita sayang. Wath thamarat, buah-buahan, maknanya bisnes kita, apa yang kita ceburi, apa yang kita pelopori selama ni, boleh jadi Allah uji dekat kita. Selama ni kita okey, ke depan ni kita jadi tak okey pula. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Maknanya ujian ni dia boleh datang dalam pelbagai sudut. Boleh jadi pelbagai sudut tu adalah dari segi ketakutan, dan saya rasa apa yang sedang kita alami dan hadapi sekarang ni adalah kita kata apa, dia tergabung semua benda tu lah. Semua gabung tu. Dengan ketakutan pun ada, dengan kerisauan pun ada. Tambah kita ni, kalau tuan-tuan tengok di Pulau Pinang semalam, di kawasan Batu Feringgi, banjir pula. Ada orang yang Allah uji dengan dalam keadaan PKP ni, rumah terbakar pula. Allah uji dengan kematian ibu, ayah. Macam lagi lah yang Allah Ta'ala uji dia. Yang parah lagi juga berlaku ujian dari segi apa dia? Dari segi perniagaan dia, ekonomi dia. Dia berniaga selama ni, berapa banyak hotel yang tutup. Yang kata homestay kecil-kecil ke apa kata. Dia punya level tu dia ramai tahap hotel, tahap kedai-kedai makan, kedai-kedai nasi kandang. Banyak-banyak kita kata terkesan dalam semua aspek.
Jadi wabashiris sabirin, Allah Ta'ala sebut, maka berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Tentang muslimin rahmati oleh Allah SWT. Dalam ayat tadi itu Allah Subhanahu Wa Taala terang kat kita berkaitan dengan kesabaran apabila ditimpa musibah. Dan itulah konsep sabar. Kalau kita duduk saja-saja tengok gambar TV, buka controller, relax kaki sila panggung tu, makan buah pelam dengan buah manggis sekarang ni namanya lah, dengan buah rambutan. Lepas tu ada pula 3 biji durian tak kupas kat tepi tu. Relax ya, kita kata aku ni sebenarnya sabar ni. Sambil senyum sambil makan. Buat apa tu bang? Abang tak buat apa, sambil tengok TV sambil sabar. Sambil tengok TV sambil sabar. Abang dia kata. Maka tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Ta'ala, tu tak nama sabar. Yang tu tak apa betul otak dia. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan juga, program kita pada malam ni, anjuran daripada audio kuliah Fastaqim Global ni, kalau tuan-tuan tengok di bawah tu dia tulis kuliah online PKP daripada audio kuliah. Dan tuan-tuan yang ingin menyumbang, tuan-tuan yang ingin buat infak fi sabilillah supaya program-program demikian ini boleh diteruskan dalam siri-siri akan datang, tuan-tuan boleh bank in ke bank Islam ada di situ, nombor ada di situ. Semua sekali dengan Qaryah Masjid Sungai Limau semua gabung malam ni, kerjasama berkembang lah untuk program kita pada malam ni. Jadi tuan-tuan minta tolong share video yang tuan-tuan tengok ni dan like lah page AK Fastaqim Global. Saya tak pastilah dengan StreamYard ni kita boleh tak melihat macam komen-komen orang tu. Kalau tak nampak lah admin di belakang tu, dia akan nampak. Jadi apa-apa Intan Sumayah ada tulis. Ada pula bersiaran saya langsung di FB. Buka FB, tuan-tuan boleh ikut dah. Tuan-tuan boleh share lah video kita ni. Kalau ada soalan ke apa-apa contohnya kan, tuan-tuan boleh mesej je dekat situ, insyaAllah nanti admin akan maklum kat saya lah. Masjid program kita juga dengan kerjasama Masjid Tunku Abdul Rahman Putra Qaryah Sungai Limau di Kulim. Jadi tuan-tuan minta tolong share video kita ni. Jadi kembali kita pada tajuk perbincangan kita. Kalau kita kata sabar ni tuan-tuan, dia mesti ada satu benda yang kita ada Halimah Ismail Seh. Tuan-tuan daripada mana boleh bagi tahu juga lokasi tuan-tuan yang sedang ikuti live kita ni daripada mana. Jadi senanglah admin tengok coverage sampai mana yang kita boleh dapat audiens dan manfaat. Jadi tuan-tuan share, insyaAllah kawan-kawan kita yang duduk di luar-luar tu dia boleh dapat manfaat juga. Jadi sabar ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, bukanlah kita katakan sabar ni bukan macam tak ada apa-apa, relax saja aku tu naik motor, duduk di traffic light buat apa saja sabar, tak tahu buat apa sabar lah. Yang tu dia tak nama sabar. Sabar ni bila? Dia ada beberapa jenis sabar ni. Satu, sabar apabila kita ditimpa musibah. Yang kedua, sabar apabila kita nak buat benda yang baik. Dan yang ketiga adalah sabar apabila kita teringin nak buat benda jahat. Jadi kita jalan tiga-tiga benda ni dalam tempoh yang kita ada. Yang pertama ni Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama menggariskan pada kita bahawa sabar apabila kita nak buat benda yang baik. Benda yang baik ni tuan-tuan, kita kena sabar juga. Sebab apa? Bukan semua orang boleh buat benda yang baik. Contohnya saya beritahu, kita nak semayang qabliyah ke, kita nak semayang ba'diyah ke, benda sunat lah. Kita nak buat ibadat ke, nak semayang ke, nak mula tutup aurat dan sebagainya, kita kena sabar nak buat benda-benda baik tu kerana macam-macam ujian yang akan main pada kita. Tambah kita selama ni kita free hair. Free hair bukan maksud dia rambut dia free pakai boleh gunting seorang sikit balik rumah. Bukan. Free hair maksud dia tak pakai tudung lah. Rambut dia berbang-bang gitu. Jadi dia dah insaf, dengar ceramah, rasa macam tak bagus lah ni, banyak benda.
PKP pun tak hilang-hilang lagi ni. COVID tak turun-turun lagi ni. Ya Allah, ada satu benda nak bagi tahu kat aku supaya aku jadi baik lagi ke apa-apa. Maka akhirnya dia ambil keputusan nak pakai tudung. Bila dia nak jadi benda baik, dia kena sabarlah sebab ada keliling kelalang manusia yang akan cari kesalahan dan keburukannya. Alah, sekarang ni baru nak pakai tudung. Buat apa pakai tudung? Kalau mulut tu macam puaka, ayat. Kalau mulut tu macam puaka, tak payahlah nak pakai tudung tu. Buat apa tutup kepala? Mulut tu dia kata kat orang. Ada pasien tu. Ada pasien kata kita pula, sebab tak. Okay, boleh. Okay. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah. Bila kita nak buat benda baik, tadi contoh pakai tudungnya, contoh kita nak baca Qurannya, contoh kita ada benda-benda baik yang kita nak buat, maka kita ada Saiful Azli daripada Taman Kempas. Terima kasih. Kita ada Sungai Petani. Kita ada siapa lagi mai? Abdullah Sa'id Gigim nama dia, hebat dia ni. Dia pun alhamdulillah baik. Tanya Tok Kong ada. Zain Dino, macam mana tanya Tok Kong cerita sikit macam mana keadaan banjir apa sebagainya. Moga Allah Ta'ala mudahkan urusan Zain Dino kita dan semua kawan-kawan kita yang duduk di Tanjung Tok Kong, insyaAllah. Baik, jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita nak buat benda yang baik ni, kita kena sabar banyak buat benda baik kerana banyak rintangan-rintangan yang ada di keliling kelalang. Ada satu hadis baginda Nabi SAW pernah sakit demam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apa dia buat? Dia keluar daripada rumah dia, dia pergi kebun satu orang Yahudi, dia buat kerja tolong Yahudi tu yang ni. Akhirnya dia dapat beberapa upah beberapa tamar, dia bawa mai jumpa Nabi SAW. Maka dia pun khidmatkan Nabi, suapkan Nabi, tolong Nabi dengan tolong Nabi SAW dan sebagainya. Akhirnya tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, Nabi SAW tanya pada dia, wahai Ali radhiyallahu anhu, kenapa kamu buat semua benda ni? Adakah kamu buat semua benda ni? Adakah kamu buat semua benda ni kerana apa? Kerana sayang kat aku ke? Kamu buat semua benda ni kerana apa? Sebab apa yang kamu buat semua benda ni? Maka kata Nabi, kata Sayyidina Ali, ya sayang pada kamu. Maka kata Nabi SAW, tunggu, ujian akan datang pada kamu seperti mana air yang mengalir daripada tempat yang tinggi. Maknanya, bila kita nak mula buat benda yang baik, mula nak pergi masjid, mula nak pergi surau, mula nak jadi orang baik, mula belajar mengaji online. Ada kawan-kawan kita yang akan mula cari kesalahan kita. Dia kata, alah mengaji online buat apa, bukan nak boleh pandai pun. Kita pun tak macam lah. Jadi kita kena sabar nak buat benda yang baik. Maknanya, berterusan buat benda yang baik walaupun dikata oleh orang. Dan yang kedua adalah sabar dalam kategori yang nama dia adalah jangan buat benda yang jahat, benda yang dosa. Benda yang jahat dan dosa ni seronok nak buat. Tetapi muslimin rahmati oleh Allah SWT, dengan adanya perasaan sabar yang tinggi dalam diri kita, maka kita akan tak teringin nak buat benda-benda yang jahat tu. Contohlah, dulu, saya beri contoh rokok boleh tak? Contoh rokok. Kan ada kawan-kawan isap rokok dia macam bara kat saya sebab saya beri contoh rokok. Contoh lah kan, rokok haram lah. Kita beri contoh tak bagus lah. Kita tinggal lah, bagus lah duk pergi masjid, pergi kuliah apa semua tu. Dulu duk pergi kuliah, duk pergi masjid, duk selit kat rokok. Sembunyi isteri tak nampak, sembunyi anak-anak tak nampak apa semua dan sebagainya. Malas dah lah ni, umur pun dah berumur dah, tinggal rokok-rokok memang bagi sihat sikit. Tapi bila kita teringin nak buat lepas makan, biasanya mereka kata geng-geng isap rokok ni, mereka syok isap rokok lepas makan. Betul ke tuan-tuan? Saya tak tahu, saya tak isap rokok. Saya tengoklah kan orang kalau kita kat kedai makan kan, lepas makan dia kena isap rokok tu mesti satu kewajipan. Kalau buka puasa pun dia sama juga. Dia nak isap dah, seronok sangat nak isap dah benda tu, dia dah lama tinggal dah, teringin nak buat tapi dia sabar dengan isap rokok ni, sabar. Dia sabar dalam
tak mau buat benda yang buruk. Atau member dia bagi. Member dia kata, apa dah sekali-sekala, tak apalah benda lama-lama semua. Kita 3 bulan dah tak isap. Tahan lah. Dia main suruh pula kat kita. Mau kesabar nak buat benda jahat tu. Kenapa? Kerana ganjaran orang yang sabar tu, pahala dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah sebelum Quran, wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada mereka yang sabar. Siapa sabar? Allah Ta'ala bagi kat dia berita gembira pada dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sempurnakan, akan lengkapkan ganjaran orang-orang yang sabirun, orang yang sabar ni, bighairi hisab, tanpa sebarang hisab. Maknanya tak ada border pahala Allah nak bagi. Tanpa border, Allah Ta'ala akan bagi pahala yang berterusan kepada siapa dia? Kepada orang yang bersabar. Dan yang ketiga, muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang sabar ni, kategori ketiga, kategori kedua tadi itulah, sabar nak buat benda jahat, sabar nak buat benda dosa, hati teringin nak buat. Hati ni memang, sebab tu tuan-tuan, bila kita nak buat benda, bila kita nak mula jadi orang yang baik, dan apabila kita nak mula tinggal benda yang jahat, antara benda yang kita kena ambil fokus adalah kita cuba cari satu environment, atau kita panggil dalam bahasa Arab, kita panggil bi'ah, kita panggil dalam bahasa Pakistan, dalam bahasa Urdu, mahul. Apa makna tiga-tiga benda ni? Kena cari satu suasana, kena cari satu environment yang lain daripada biasa. Kalau kita tak isap dada, kita tak boleh dah nak kawan dengan kawan-kawan dada, walaupun kita tak isap dah. Kita pergi pusat semua jadi bagus lah, tak isap dah. Tapi kita duk pergi main dengan mereka lagi, duk pergi kawan dengan mereka lagi, duk ais lah, syabu lah, apa-apa dah, dada-dada ni kita duk main gitu, lama kelamaan, mainlah aku nak try sekali, dia akan terjebak juga. Maka kawan-kawan tu pun kalau boleh kita elakkan. Grup-grup WhatsApp kita yang selama ni kita duduk dengan mereka, kalau boleh kita elakkan. Lagi semualah, kalau kita tengok orang buat benda-benda tak baik, benda jahat, kata Allah Ta'ala, fala naq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadithin ghairi. Jangan duduk bersama dengan mereka sampai mereka ubah topik. Maksudnya kalau orang cakap benda tak elok, orang duk cakap benda-benda yang tak baik, nak plan, nak isap dada dan sebagainya, kata Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Kahfi, Allah Ta'ala kata apa? وَلَا تُطِعْ مَنْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Surah apa ni? Surah Al-Kahfi. Juzuk apa? Juzuk 15. Apa Allah Ta'ala kata? Tetap sabarlah diri kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan dia siang dan petang, pagi dan petang. Maknanya Allah arahkan kita supaya banyak berkawan dengan orang-orang yang zikir dia banyak, orang yang spend masa dia di masjid banyak, orang yang cakap benda yang baik, orang yang mulut dia zikrullah, orang yang mulut dia cakap benda-benda lucu, tak cakap benda-benda yang pelik-pelik, tak cakap benda-benda yang maki orang, mencarut orang, bahasa dia elok, dia sentiasa zikrullah, dia sentiasa ingat pada Allah. Kehidupan dia ma'iyatullah, kehidupan dia adalah kehidupan yang berserta dengan Allah Ta'ala. Perintah Allah Ta'ala dia ikut, wasbir nafsaka alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sebab apa mereka sembah Allah Ta'ala? Sebab apa mereka ingat pada Allah Ta'ala? Kerana mereka nak keredaan Allah Ta'ala. Bukan ada benda lain yang mereka mau. Yang mereka mau, Allah Ta'ala suka mereka. Orang macam ni kita duduk sembang dengan mereka. Macam tuan-tuan yang duduk kuliah ni semua, orang bagus-bagus lah ni. Lepas maghrib macam-macam orang duduk buat berita dan sebagainya. Dia ingat tak apalah, berita semua sekali boleh tengok. Dalam telefon ada macam-macam benda. Online boleh tengok. Yang ni kuliah-kuliah pengajian tak dapat dah. Dia pun duduk bagus. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan hampa sesekali pi duduk atau mentaati orang-orang yang kami lalaikan hati dia daripada kami.
Orang yang hidup dia membujur lalu melintang patah, baik buruk halal haram semua dia kira dia mau, dia randuk je. Dia mau, dia pergi ambil je benda tu. Dia tak kisah Allah suka ke, dia tak kisah Nabi Muhammad marah ke, dia tak kisah apa benda pun dia tak akan kisah. Yang dia tahu benda tu dia mau, dia pergi buat benda tu. Orang macam ni Allah Ta'ala pesan, wala tuti', jangan hampa ikut, jangan hampa join, jangan duduk grup WhatsApp dengan mereka, jangan duduk like page mereka, jangan like dia punya account TikTok, follow kat apa-apa lah. Kalau boleh ke apa pun jangan buat dengan dia. Man aghfala qalbahu an zikri wattaba'a hawahu. Bukan kata dia tak ikut Allah Ta'ala. Bahkan dia ikut pula nafsu dia. Dia kira nak buat apa, dia buat dosa ke, maksiat ke, zina ke, isteri orang ke, mak orang ke, tok orang ke, bapa orang ke. Semua dia kira dia mau, dia boleh rosakkan kehidupan mereka. Orang macam ni, Allah Ta'ala kata jangan join dengan mereka. Jangan join. Kita pergi dakwah boleh. Dan pergi dakwah seorang. Pergi ramai. 2, 3, 4 orang. Ustaz Abid Liu pergi 3, 4 orang grup. Macam jemaah dakwah duk pergi gash kan. 3, 4 orang pergi. Jangan pergi seorang. Seorang lagi, dah lagi kita sangkut ni bawah. Macam sempoi juga. Tengok ni. Lagi kita tak keluar dah. Depa pula. Kita jadi kena buka akaun baru pula. Sebab kita join dengan depa pula. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Amalan-amalan dia menyimpang daripada kebenaran kata Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW menyebut dalam Nabi SAW apa? Hadis Nabi kata al-mar'u ala dini khalili falyanzur biman khalil. Agama seseorang itu akan ikut seseorang itu, kebiasaannya dia akan ikut agama member dia. Agama member dia. Agama member dia maksudnya apa? Member dia suka buat apa, dia suka buat tu. Kalau member dia kaki pancing, insya-Allah dia pun kaki pancing. Kalau member dia kaki makan, lepas chicken chop nasi Arab, lepas nasi Arab lepas mi goreng mamak. Dia susun kedai. Kalau dulu lah tak PKP kan, dia pergi kedai ni, kedai ni makan ni sedap, kedai ni nasi goreng apik dia sedap, ni nasi goreng pataya sedap, ni nasi goreng udang galah, sotong gemuk macam-macam lah. Dia punya apa? Dia punya kedai makan. Jadi kita duk kerja cari kawan di kedai makan, kita duk kerja makan. Kalau kita cari kawan kuliah, kita duk pergi kuliah lah. Maka sabar, jangan pergi buat benda-benda yang boleh rosakkan diri. Sebab tu Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika mana anak-anak dia yang 11 orang tu pergi buat naya kat Nabi Yusuf, pergi lempak dan laga lah apa semua, mereka start motor, mereka belah balik rumah semua tu buat naya ke dia. Nabi Ya'qub alaihissalam, bapak mereka doa apa? Fasabrun jamil. Surah Yusuf juz 13. Apa Allah Ta'ala kata? Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Kat mana indah? Ending dia indah. Masa nak sabar tu pahala besar lah. Tapi nak sabar tu susah lah. Akhirnya disebabkan sabarnya Nabi SAW, akhirnya apa yang berlaku? Di hujung cerita Allah kumpulkan balik mak dia, ayah dia, Nabi Ya'qub AS dengan isteri dia. Kumpulkan balik semua adik-beradik yang dulu berpecah belah. Dengan Allah bagi jawatan. Nabi Yusuf AS satu ketika duduk dalam keadaan hina, duduk tak mana-mana dah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pada dia apa kita kata kemuliaan dan kehebatan. Allah bagi jadi menteri kewangan di Mesir ketika itu, dan Allah bagi apa semua balik duduk di istana semua. Allah bagi elok. Wasabrun jamil. Apa cakap? Nabi Ya'qub AS, bapa pada Nabi Yusuf AS, ketika awal-awal menerima. Maka kita berada di topik sabar ni macam itulah tuan-tuan. Sekarang yang zaman yang ketiga tu, sabar dalam ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Saya tuan-tuan nak sabar boleh lah kat tuan-tuan. Tapi kita orang putih kata, kita tak duduk di kasut dia. Orang susah ni, kita tak duduk di kasut dia, kita boleh sembang. Kita cerita dia, kita kena sabar lah apa. Hanya yang contoh sabar. Sebab apa? Sebab rumah aku beras tak ada, apa tak ada, lauk tak ada. Hanya yang kata ayam, ikan. Apa benda pun tak ada. Telur nak makan dekat apa benda pun tak ada. Time tu nak sabar tu. Itulah macam-macam ujian. Sebab tu penting yang tuan-tuan hari ni,
kita tolong jenguk-jenguk sat jiran kita. Ada orang susah, dia suka jenis viral diri dia. Dia suka habaq kat orang. Dia suka, ada hak betul, ada tak betul dia juga. Banyak orang tu hak WhatsApp saya ni tanya ni pun macam-macam. Dia suka mesej WhatsApp kat ustaz-ustaz mana tanya. Betul hang susah, insya-Allah kita bantu. Kalau tak betul, maknanya ada fakta-fakta yang kita minta dia tak berani bagi. Dia mesej saya kata kat dia, mai alamat kami pergi bagi sekarang bantuan. Tak bagi alamat dia tak bagi. Padahal tim-tim NGO yang kita kenal, PUZ, kita Pulau Pinang, lepas tu kalau Kedah pun kita ada link, habaq yang duduk area mana, zakat Negeri Sembilan ke, zakat mana ke apa, kita boleh petik zat dia daripada grup semua tu. Saya kira berapa, okey tolong pergi tengok Sat, geng Negeri Sembilan dekat sini, Jempol. Oh okey Sat, kami Roger kawasan Jempolnya orang. Malam tu juga geng zakat TV bawa cash dekat dia, bawa benda, bawa NGO. Anak buah bendera putih ke apa ke, tak buah ke apa ke, tu semua nombor 2. Tapi yang habaq kita sampai. Tapi masalahnya bila minta alamat tak mau bagi. Dia kata tak mesej terus lah, diam terus macam tu je. Kalau betul susah, insya-Allah kita boleh bantu. Ada orang betul-betul susah, ada orang jenis susah tapi tak habaq orang. Dia susah tapi tak habaq dia. Dia kata tak apalah, kita ni semua Allah Ta'ala uji. Betul lah Allah Ta'ala uji kita. Ada di sana ramai yang nak membantu kita. Kadang-kadang ada orang dia boleh nak main ambil, ada orang kita kena pergi hantar dia bantuan kan. Macam-macam jenis manusia. Cuma tuan-tuan, saya kesempatan ni kalau boleh saya nak ambil satu kesempatan ni, boleh tak tolong tuan-tuan macam Ustaz nampak tadi tu, jangan tuan-tuan ni kalau boleh jangan kita duk viral gambar bunuh diri, kalau boleh jangan viral. Tadi tuan-tuan saya tak tahu dapat ke tak. Bunuh diri dengan gila. Ni. Tak tahulah, saya tengok gambar ada 3 orang dia tu pancing ikan dengan jalan, baling jala. Lepas tu apek tu seorang tu kan, Chinese tu, tak ada apa-apa tangkap ikan. Tarik ikan gitu. tak ada ikan. Oh ikan apa tepi Giant. Dekat parking kereta. Mana ada ikan? Cari mampu belah ikan tu. Ada. Jala lah. Betul-betul bangunan mana kawan nak keluar. Dia ambil jala tu, dia baling tengah jalan, dia cakap ikan. Memang tak ada orang bunuh diri, orang macam lah. Tikui mati pun dia, tikui bunuh diri pun dia hantar ke orang. Kalau boleh gambar-gambar macam tu jangan hantar ke orang. Jangan macam bagi idea ke orang. Jangan sampai orang ingat, biasalah, bukan kata aku seorang yang bunuh diri. Ramai aku dah tengok bunuh diri, tengok video ni. Padahal video tu kadang-kadang hak dulu kalau punya video. Sebab musim sekarang ni, pakat semua berkelok gambar, viral tak kawan betul, jadi semua jadi masalah. Jadi tuan-tuan, saya mohon kalau boleh, gambar-gambar macam tu, kita dapat kat telefon kita, dapat dalam grup kita, tak apalah. Tuan-tuan buat apa, boleh habaq, tetap habaq. Kita kata, kalau gambar-gambar macam ni, kalau boleh, jangan bawa masuk. Kita pun delete lah gambar tu. Takut dia akan jadi normalisasi. Maknanya, biasalah, normal sangat kalau orang bunuh diri tu biasa. Jangan bunuh diri tuan-tuan. Kerana orang yang bunuh diri, nanti di akhirat, dia akan ada dengan azab apa yang dia buat tu, dia akan ulang-ulang. Contoh bunuh diri dengan kelar. Bunuh diri dengan kelar. Bunuh diri lompat terjun bangunan. Bunuh diri dengan macam mana masalah dia bunuh diri. Dia akhirat, dia akan ulang buat benda yang sama. Dia akan naik di atas satu bangunan yang tinggi, dia akan terjun lagi. Pecah kepala badan semua, ulang balik sekali lagi. Azab tu naik atas, pergi bangunan tu perang ulang. Berapa lama? Wallahualam. Tak tahu apa lama. Kalau dia ambil pisau kelar diri dia sendiri, dia akan kelar diri dia sendiri. Ulang, siksa tu untuk dia. Tak payahlah tuan-tuan. Jadi kita bila kita ada masalah apa-apa pun, antara benda yang kita boleh saya cadang kat tuan-tuan ni, kita memperbanyakkan istighfar dengan Allah Ta'ala.
Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri pada dia apa dia? Jalan man lazimal istighfar, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia daripada semua masalah yang dia hadapi. Allah akan hilangkan kesedihan dia, Allah akan hilangkan gundah gulana dia, kerisauan dia, semok dia, sabut perut dia, aplah dia, semua Allah Taala akan hilangkan. Dan Allah akan bagi rezeki daripada sumber yang tak disangka. Rezeki ni bukan saja makanan, saya mak tuan-tuan, ketenangan, kebahagiaan. Walaupun tak ada kerja, walaupun suami isteri susah, tapi kita masih boleh maintain, boleh kawal keadaan. Tak apa, tak tuan-tuan susah, boleh maklum. Kita pejabat-pejabat YB ke yang ada, NGO yang ada ke, PUZ yang ada ke, mesej je kat mereka ke apa ke dalam Facebook ke apa ke, cari apa-apa ruang kita boleh buat. Orang duk viral masjid ke mana-mana kedai yang tawarkan pada kita, boleh ambil barang dan sebagainya, pergi je tak apa. Ini bukan untuk kita sebab malu tak malu tak. Ini untuk kelangsungan, bukan untuk hidup kita aja, untuk hidup isteri kita, untuk hidup anak kita. Dan ini juga saat-saat yang kita katakan apa, saya terganggu dengan gambar-gambar fobia, takut kata Nurul Jannah, gambar-gambar macam tu. Betul lah tuan-tuan. Gambar tu saya pun teringat yang kawan tu berdiri tengah jalan. Tuan-tuan dapat video tu? Dia tu berdiri kat tengah jalan, kereta main langgar dia tepang gitu. Jadi macam teringat tahu benda tu. Dia macam sabut kalau tak gitu. Sama anak-anak kecil kalau boleh, jangan bagi tengok lah. Dapat kita delete tuan malam ni, delete semua gambar-gambar dalam telefon tu semua. Kadang anak kita duduk tengok PDPR lah. Mereka pun pandai lah, dah habis PDPR dia kosek telefon kita. Tengok itu, tengok ni kan. Kalau boleh itu je. Kita lazimi istighfar. Dan pandemik ni juga, COVID ni, PKP, tak habis-habisnya PKP ni. Pasal ke-3, pasal ke-8, pasal ke-7,000 ni, mengajak kita menghargai pasangan kita. Menghargai pasangan. Sebab dia lah satu-satu isteri, dia lah satu-satu suami yang sanggup susah bersama dengan kita. Dulu dia senang, kita tumpang kesenangan dia. Sekarang dia susah, kita sama-sama susah. Itu suami isteri yang bagus. Tuan-tuan kalau dengar ceramah tepi isteri, peluk isteri tuan-tuan. Kata terima kasih dekat dia. Nangis sama-sama di bau. Kalau tuan-tuan dengar ceramah dengan suami, peluk suami dia. Peluk suami kita. Inilah dia pasangan kita. Ya Allah hantar mai dekat kita. Dulu kita doa kan sebelum kahwin, bagi pasangan soleh, bagi isteri yang soleha dekat aku. Hablana min azwajina wa zurriyyatina kan. Kita doa kat Allah kan. Ya Allah hantar mai kat kita tu pasangan yang baik. Dia tak buat kita benda pelik-pelik, dia tak jet for kita keganasan rumah tangga ni tuan-tuan. Kementerian Wanita 100,000 lebih telefon. Pukul isteri, stres, serabut dengan anak-anak. Saat-saat anak-anak buat pangai, saat-saat isteri buat pangai yang tu, yang ni, makanan tak ada orang pun. Beletiak pula isteri dia, pijet muka bini dia tu. Semua dengan lagi tidur di rumah, kerja tak ada apa. Dia pi, dia jet muka lelaki dia. Jet muka lelaki dia. Masa jet muka isteri ada, jet muka lelaki tak ada lagi. Tak ada stres ni, dia tak boleh jangka lah. Jadi macam gila-gila, tak kawan ke tu. Tambah pula macam keadaan kita sekarang ni kan. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, saya harap kesimpulan daripada perbincangan kita pun dekat dengan isyak dah ni. Pertama, kita kena sabar dengan ganjaran besar. Kalau Allah uji kita, Allah pasti akan uji kita. Maka kita kena sabar. Nombor dua adalah kita ingat ada 3 kategori sabar. Sabar buat benda baik, sabar buat benda jahat, dan sabar apabila ditimpa musibah. Yang ketiga, tuan-tuan muslimin, yang keempat, muslimin rahmati Allah Ta'ala, antara benda yang nak boleh menghilangkan, redakan keresahan dan kegelisahan kita ketika musim-musim kita dalam keadaan sabut ni, di samping sabar, di samping kita jangan malu minta ke orang, tak apa. Bagi tahu kadang-kadang ada orang nak tolong kita di sana tu. Tuan-tuan ingatlah, orang yang tolong kita tu, itu adalah kesan daripada istighfar kita. Kita istighfar dengan Allah Ta'ala, Allah hantar mai orang mai sini. Allah hantar mai orang mai rumah kita, mai hantar bantuan dan sebagainya. Tak apa, itu bukan buka aib diri sendiri. Yang buka aib diri sendiri ni kita
kita duk murung orang. Itu bukan aib. Kita tak susah tapi kita duk ranjau orang. Kita ranjau. Orang yang murung. Orang Pulau Pinang kata ranjau. Ranjau tu penipu besar. Dia tak susah pun. Ataupun dia susah, memang dia susah. Tapi dia buat collection beras kat rumah dia. Kita jual pula. Kita macam Metro ni. Jual pula. Dia dapat beras banyak. Dia kata beras ni bukan standard aku. Aku selalu makan beras kelasnya. Beras ni beras murah. Dia pergi jual pula beras tu. La ilaha illallah. Dia buat bisnes pula. Hang dah banyak. Tak payah ambil lah beras tu. Kata-kata tak apa, saya ada dah habis, saya minta beras. Tu baru bagus. Yang susah ni pun kadang-kadang bebai kok. Dah kita bagi, dia kita mau banyak lagi. Kalau kita bagi, dia mau demand pula. Dia kata daging biasa, daging Batang Pinang tak ada. Dia tu. Kita bagi daging kat dia. Dia tanya, tak ada. Daging Batang Pinang tak ada. Kata dia tanya, daging rimau nangis tak ada. Ternyata daging rimau nangis tak ada. Tapi hang nangis tak ada. Aku tabu hang 3 suku mau. Dia kira apa benda. Ada jenis gitu. Tapi kita betul susah, kita istighfar dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah. Jangan ambil tindakan-tindakan yang pelik-pelik gitu. Ada ramai orang nak bantu kita. InsyaAllah. Jangan takut yang duduk di rumah tu. Keluar. Bagi tahu dekat jiran. Aku ni macam-macam masalah. Bagi tahu AJK Masjid, AJK Surah dan semua. InsyaAllah semua orang boleh bantu kita bersama-sama. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Yang pun dah 8.50. Dekat-dekat dengan Isyak dah. Jadi terima kasih pada tuan-tuan yang bersama dengan saya pada hari ini. Ingat program kita hari ini dianjurkan oleh Audio Kuliah. Tuan-tuan bantu kos operasi Audio Kuliah ada di bawah tu. Nombor Bank Islam dengan kerjasama Masjid Sungai Ulak, Masjid Abdul Rahman Putra Sungai Ulak. Jadi terima kasih sangat-sangat. Maaf kalau ada kekurangan. InsyaAllah pesanan-pesanan yang saya sampaikan tentu tuan-tuan boleh sambung lagi lah. Boleh ingatkan dan boleh gunakan sebagai panduan dalam kehidupan. Jadi itu sahaja insyaAllah pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak semua yang bersama dengan kita, dengan live kita pada malam ni. Tolong share banyak-banyak insyaAllah. Ada ruang, ada peluang, kita akan jumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب العالمين. قبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.